Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Agenda Awani dan seperti yang anda ketahui, Agenda Awani sentiasa membawa isu perkembangan akar umbi dan juga antarabangsa daripada yang paling rendah sampai yang paling tinggi, dan anda tentu pernah menonton Agenda Awani yang semua berpakaian baju merah Liverpool kerana kita meraihkan kemenangan selepas 30 tahun Liverpool, bukan kerana Liverpool itu sahaja tetapi di era pandemik bola sepak memberikan kita satu ruang untuk berfikiran lebih terbuka dan lebih baik lagi. Dalam konteks itu, tidak adillah jika Agenda Awani hanya melihat ke Liga Perdana Inggeris tapi tidak menjambatankannya dengan perkembangan bola sepak tanah air. Dan individu yang saya cukup mahu letak di sini dah berapa hari tapi tak dapat kerana beliau begitu sibuk adalah kawan saya, Chris Rush. Terima kasih banyak kerana datang pada hari ini. Beliau biasalah kalau saya cakapkan tentang FAM, Executive Member dan sebagainya, semua ada di situ. Tapi lebih penting lagi, Chris dulu berarti saya adalah wartawan. Jadi saya ingin mengambil perspektif itu untuk melihat ke arah perkembangan bola sepak, kerana kalau saya dan Chris juga dua-dua di Twitter, dan di garis masa itu kita boleh melihat padang bola sepak, TM Malaysia dan sebagainya. Mereka 2-3 hari ini mengeluarkan tentang rintihan kepada akar umbi yang menjadikan bola sepak itu sebagai rezeki mereka dalam penyediaan infrastruktur misalnya, tetapi mereka mengatakan bila nak diberikan harapan supaya mereka yang menggunakan bola sepak sebagai riadah atau permainan rekreasi juga boleh mula ligat, kerana mereka melihat bahawa mungkin Liga M itu akan nampak jelas, tetapi bagi yang akar umbi bagaimana. Tapi sebelum pergi situ, Chris, saya beri peluang untuk Chris komen tentang kemenangan Liverpool selepas 30 tahun. Dan memang agaklah kan Encik Kamarul ya soalan ini. Terima kasih kerana memberi saya peluang bersama Kamarul dan tim Astro Awani. Mengucap tahniah kepada Encik Kamarul dan juga penyokong-penyokong Liverpool. Saya rasa kemenangan Liverpool ini memberikan satu kegembiraan yang cukup besar untuk bukan saja untuk penyokong Liverpool, tetapi saya rasa secara keseluruhan untuk keluarga bola sepak. Apabila kita membaca, kita melihat dan kita mendengar komen-komen atau visual yang begitu positif, terutamanya apabila kita menghadapi pandemik COVID-19 ni, dan apabila adanya berita gembira seperti ini, obviously it makes everybody's happiness lah greater or better. So saya rasakan bahawa dengan kemenangan Liverpool sebagai juara Liga Perdana Inggeris, so tentu kita akan menyaksikan satu suasana atau satu kompetitif matches untuk musim yang akan datang. Tentunya ramai peminat Liga Bola Sepak Perdana Inggeris itu juga akan melihat ke sana tapi melihat ke sini. Tentunya kalau Liverpool selepas 30 tahun, 3 dekad. Dulu saya muda, sekarang saya dah tua. Macam itulah. Kini kalau itu boleh berlaku di Liverpool, kenapa tidak boleh berlaku di arena bola sepak tempatan? Kita sentiasa berkatakan bilalah kegemilangan bola sepak akan kembali. Jadi tentunya kejayaan Liverpool itu juga boleh dipetakan seperti itu bagi Malaysia, kerana walaupun 30 tahun tapi sebenarnya perubahan yang lebih bermakna itu 5 tahun lepas bagi Liverpool sejak Jurgen Klopp masuk misalnya. Bagi Malaysia, Chris, minta sikit cerita-cerita daripada dalam pemikiran FAM tentang di mana status bola sepak Malaysia. Kita tahu pandemik juga tidak membantu. Pemain Harimau Melaya juga tak boleh turun padang lama. Tapi kini sudah mungkin terbuka. Mungkin Chris boleh kemaskinikan sikit maklumat. Kita melihat dalam tempoh masa 2-3 tahun ni selepas apabila TMJ sebenarnya menjadi presiden, selepas itu Datuk Hamidin mengambil alih presidensi FAM dengan pelancaran DNA FAM Malaysia F30. Lepas tu kita melihat lantikan Tan Cheng Oh sebagai jurulatih kebangsaan, dan kita nampak dengan pemain-pemain negara dan juga yang naturalized players yang terlibat dalam pasukan negara ini, kita dapat melihat satu pembaikan dalam pasukan kebangsaan bermulanya dengan Suzuki Cup 2018. Dan kita sekarang berada dalam pusingan kelayakan Piala Asia
pada Oktober 10 kita akan menentang UAE, 9 UAE dan 13 menentang Vietnam. Ini jikalau semua SOP perlawanan antarabangsa dijalankan secara mengikut SOP AFC dan FIFA. Ya. Tetapi saya melihat dalam 2-3 tahun ni sudah tentu pasukan kebangsaan mempunyai satu increase or transformation dari segi pemain-pemain, attitude mereka, sifat mereka, dan mungkin kalau kita nak bandingkan dengan Liverpool dalam 5 tahun, kita melihat apa yang dilakukan oleh Jurgen Klopp dengan dedikasi beliau, sifat beliau, aggression beliau, total transformation. And I think that is a complete attitude of the team and the players. Yeah, the discipline, the dedication, the mindset. Ini semua memainkan satu peranan yang cukup besar dalam, bukan saja dalam bola sepak ya Kamarul, tetapi juga dalam mana-mana sukan negara atau atlet negara. Ya, dan saya rasa dalam beberapa peluang yang akan datang ini sudah tentu dengan pemain-pemain yang kita ada, dan kita berharap mengikut kita punya KPI untuk pasukan kebangsaan layak dulu ke Piala Asia, Asian Cup 2023 di China. Yeah, that is our ultimate target to qualify. And then we will think about the World Cup, because Asian Cup pun kita dah lama tidak bermain dalam Asian Cup, hampir 20 lebih tahun. The last time we played. So dengan adanya sekarang dengan pemain-pemain yang berkaliber, ya, Sapawi Rashid dan ramai pemain-pemain lagi, dan juga dengan liga supaya dapat berjalan dengan lebih lancar, dengan exposure player daripada bawah skuad 23 dan 19, I think we are on the right track. Okay. I think we are on the right track. Untuk liga macam mana keadaannya dengan pandemik? So dalam kita berada fasa pertama, saya rasa semalam sebanyak 9 pasukan Liga Super dan 8 atau 9 pasukan Liga Premier telah pun diberikan kebenaran dan melalui proses-proses SOP telah pun ditetapkan. Dan kita harap bahawa dalam jangka masa pendek ini kita boleh mendapatkan kebenaran daripada Menteri Belia dan Sukan dan juga MKN untuk memulakan liga. So kita harap kita boleh start liga pada bulan Ogos, selewatnya pada bulan September. Tetapi kita cukup boleh dikatakan gembira dengan kebanyakan pasukan, hampir ke semua pasukan, kerana mereka mengikuti SOP oleh MKN yang telah pun ditetapkan. I think that is very important. Ya, fasa pertama. Dan kita akan ke fasa kedua. Infrastruktur pun penting, dan mungkin berbanding dengan EPL. Bila kita bermula, mungkin kita boleh ada penonton, berbanding dengan tidak dengan penjarakan dan SOP. Saya rasa itu yang sedang juga difikirkan. Yes. So dimula daripada fasa latihan untuk pasukan-pasukan yang terlibat dalam Liga Super, Liga Premier, ialah mengikuti 45 minit latihan 45 minit, menggunakan kemudahan yang ada, dressing room tidak dibenarkan dan sebagainya. Tetapi saya rasa kemungkinan besar kita akan bermain dalam keadaan stadium tertutup tanpa penyokong, kerana kita kena habiskan baki perlawanan yang ada supaya kita memberi ruang yang secukupnya untuk pasukan kebangsaan berlatih. I think that's very important. Kalau kita memanjangkan liga, sudah tentu pasukan kebangsaan tidak mendapatkan tumpu perhatian dan tempoh. Dan jangan lupa tahun ini bukan saja kita ada kualifikasi Piala Asia, kita juga ada Piala Suzuki Cup pada bulan Disember. So it's a very tight calendar. Yeah. Chris selalu cakap hard work beats talent. Jadi dalam konteks itu saya nak minta, bukanlah pasal saya sokong Liverpool, tapi bila saya baca analisa semua penulis bola sepak yang saya boleh Google di England itu, yang tak suka Liverpool kan akan menarik keluar betapa Gary Neville terkenal dengan viral video Sky, where is Gary Neville kan, tapi dia memberikan quote atau petikan yang mengatakan bahawa dengan Jurgen Klopp, pemain yang dulu 35 juta pound, bila bermain dengan Klopp jadi 70 juta pound. Pemain yang dulu 75, Van Dijk lah tu, jadi 150 juta. So siapa pun dia dapat, pada aras mana pun dia dapat, dia berjaya tingkatkan berganda. Mungkin itu yang Malaysia juga mahu saksikan, Chris. Yeah, of course. Kita melihat, kita balik kepada Jurgen Klopp, saya masih ingat lagi apabila 3 atau 4 tahun beliau bermula dengan pasukan Liverpool, and I think saya beritahu Encik Kamarul, sudah tentu it's matter of time Liverpool akan menjadi juara, kerana kita melihat
kita melihat progres beliau dan transformasi yang beliau lakukan dekat Borussia Dortmund. Dalam masa tempoh 5-6 tahun menjadi juara banyak piala. Ya. Ketika itu Borussia Dortmund berada dalam satu keadaan yang cukup tenat, ya, dalam relegation zone. Tetapi what he did was a marvelous miracle, I would say. Dan saya tidak ragu-ragu apabila Klopp ke Liverpool and this transformation will happen. They just need it. So when we come back to Malaysian context, value pemain-pemain sudah tentu berada dalam satu jarak yang cukup jauh. Tetapi kita melihat, kita ambil contoh pasukan JDT. Pemain-pemain JDT, taraf nilai mereka lebih tinggi daripada pemain-pemain state lain. Dan di sinilah kita melihat satu gap yang cukup besar. Ya, kerana bukan saja nilai pemain, dari segi nilai commercial club, nilai penajaan. This is an entire ecosystem. Jadi untuk setiap kelab atau pasukan negeri yang bermain dalam Liga Malaysia, untuk mendapatkan nilai komersial seperti seumpamanya JDT lah, mereka terpaksa kerja lebih keras untuk menambah nilai aset dan komersial mereka. Ya, kita melihat sekarang dalam banyak keadaan yang berlaku apabila digital transformation yang berlaku ni, banyak persatuan sukan juga tidak membawa perubahan terhadap persatuan mereka. Baru-baru ni kita ada membaca apabila seorang atlet negara meninggal dan para wartawan nak mendapatkan maklumat tentang beliau. Apabila melayan laman sesawang persatuan tersebut, website itu was hacked by somebody. Persatuan pun tidak tahu bahawa website mereka sendiri tidak berfungsi. So this, I think, a very, katakan satu attitude, that sambil tidak apa attitude, you just not bothered and you don't do anything about it. I think paling penting sekali, first thing is for them to understand nilai komersial bola sepak ini and the potential. I understand. Banyak mengatakan mungkin senang untuk bercakap, kita ada dalam pandemik ni macam mana gitu. Tetapi kita kena cari, kita kena usaha membawa, and mungkin this is the best time untuk setiap persatuan bola sepak dan kelab untuk activate digital platform mereka. Bila saya baca, mula saya pun sendiri agak ragu, tapi bila saya baca lagi, sebenarnya net spend, jumlah bersih pembelian dan penjualan pemain oleh Liverpool sebenarnya lebih rendah daripada Newcastle pun, atau banyak lagi kelab lain. Dia around 30 ke 35 juta pound. Selepas diambil keuntungan, ditolak dengan pembelian, itu sebenarnya sikit bagi saya lah. Tapi Jamie Carragher ada kata semalam rasanya, kata tengoklah musim depan, ketika antara musim ni Manchester City akan menggunakan sepenuhnya kuasa kewangan dan dia akan beli pemain-pemain terhebat dan akan rapat, dan sebenarnya keputusan Liga musim depan bergantung reaksi Liverpool kepada itu. Cuma hujahnya saya nak katakan, bila Chris sebut JDT, ramai orang kata bolehlah dia komersial lebih tinggi. Tapi saya ingat lagi bila saya muda kan, kecil dahulu di utara, ada sebab kenapa Perlis dinamakan Singa Utara. Kerana walaupun hanya antara stadium 2 saja, sepanjang ingatan saya, yang bermain pada pukul 4 petang lebih, 4.45 petang. Stadium lain boleh main malam kerana mereka ada lampu besar, floodlights. Di stadium Datuk Syed Hamad di Kangar pada ketika itu, stadium lama lah, sekarang ada stadium baru, padangnya pun ketika musim panas tu, rumput tu hijau tak hijau, tak pasti. Mungkin brown, perang, tetapi permainannya cukup bersemangat. Dan Perlis digeruni kerana dia Singa Utara, maknanya pemain dia kerana main petang misalnya, dan mereka berlatih hebat, stamina-nya lebih tinggi, lebih lasak. Mungkin ada sikit ala Wimbledon dengan skills lah. Cuma bagi saya itu tak memerlukan wang seperti yang difikirkan. Dan
ketika pandemik lah kita perlukan rallying cry ataupun tempat-tempat jernih, elok yang memberikan inspirasi, dan saya rasa bola sepak boleh memberikan perkara ini, jalan keluar kepada kemiskinan, jalan keluar kepada banyak perkara. Tetapi bagaimana kita nak membantu mereka yang terpinggir? Saya tak tahu di mana Perlis berada dalam Liga. Chris, tolonglah bagi tahu saya. Saya rasa tak ada dalam nombor 1, tak ada dalam nombor 2. Dan tapi bukan Perlis saja, kita tengok Sarawak. Dulu juga pasukan yang hebat. Jadi bagaimana sekarang pemikiran bola sepak dengan semangat yang Liverpool beri ini? Kerana Liverpool 30 tahun menang tu is a big deal kan. Of course. Kerana kalau kita melihat sejarah Liverpool dengan pencapaian mereka, konsistensi mereka cukup berbeza dengan pasukan kelab Liga Perdana Inggeris yang lain, ya. Kita balik ke kancah Liga Perdana Liga Malaysia, dan seperti yang saya katakan tadi kepada Encik Kamarul, yang paling penting sekali your attitude to adaptation kepada secara keseluruhan terhadap bola sepak yang berlaku. Ya, kita melihat dalam proses pandemik ni berjuta-juta ringgit merupakan loss kepada klub-klub antarabangsa. Dan apabila kita baca baru-baru ini, Persatuan Bola Sepak England terpaksa memberhentikan 125 kaki tangan mereka kerana kerugian 300 juta pounds. 1.2 billion ringgit was the loss. Tetapi walaupun dia mengambil iktibar untuk memberhentikan tenaga kerja, tetapi kos untuk pasukan kebangsaan itu tidak diberhentikan. Kerana mereka tahu ada Euro 2020, kena siapkan pasukan dari segi nilai komersial untuk TV dan sebagainya. So, mereka pun ada satu adaptation system kepada realiti yang berlaku. Kalau kita melihat contohnya macam pasukan Perlis yang sekarang tidak bermain dalam Liga Malaysia, mempunyai penggantungan dan sebagainya. Ya, ini merupakan kerana tidak adanya satu dana atau sumber kewangan di mana mereka boleh meminta bantuan. And that's a different story altogether. Tetapi over the years kita lihat sumpahnya pasukan Kelantan sekarang cukup sedih sekali dengan apa yang berlaku. Ya, pasukan Kelantan juara Piala Malaysia, juara Liga Super, Piala FA, treble ketika pimpinan Tan Sri Anwar Musa. Sekarang tidak mempunyai dana untuk membayar kepada gaji pemain. Kita melihat pasukan Kedah. This is because mereka melihat sukan ni, bola sepak ni kadang-kadang sebagai satu musim dan tidak melihat untuk jangka masa yang panjang. Tak lestari lah. Correct. And I think this is where your strategic planning, your management ni kadang-kadang tidak membantu antara satu sama lain. Ya, kita kena melihat investment football ni dalam beberapa tahun ni will definitely not bring you profit first 5-6 years. It is investment. Ya, tetapi you kena ada satu plan komersial yang padat, yang mungkin ketat, di mana kalau you inject 12 juta, you kena dapatkan ROI 24 juta. Tetapi kalau you keep investing money, tak ada ROI, dan saya balik semula kepada komersial seperti Selangor. Ya, sekarang ada training center mereka sendiri. Kita melihat JDT, stadium baru sendiri. Ada pasukan-pasukan yang berada dalam hala tuju yang betul. Tetapi kalau pasukan-pasukan lain tidak membetulkan sistem mereka, then we are going to see a far gap, kerana pasukan-pasukan yang teratas akan sentiasa bermain dalam Asian Champions League, AFC Cup dan sebagainya, manakala pasukan-pasukan bawah terpaksa bermain dalam Liga Malaysia saja. Ya. Alang-alang nak normal baru, dia memberi peluang untuk meletakkan semula ataupun reset. Ya. Jadi tentunya kadang-kadang kita kerap melihat kita dah terpinggir, lagilah teruk ada pandemik, tapi sebenarnya dia juga memberi peluang kita untuk melonjak ke depan. Betul. Kerana semua orang perlu berubah. The virus reduce everyone to zero. Jadi mungkin pasukan kecil atau pasukan yang dilanda kesusahan sekarang, dengan mengambil kira pandemik, dengan adaptasi teknologi digital misalnya, dan mungkin juga syarikat-syarikat di luar sana yang mahu melakukan penjenamaan semula, mahu melebarkan semula perniagaan, mendapatkan keyakinan. Ini mungkin berfikir di luar kotak boleh dipadankan, kerana sebelum ini hanya zaman dulu ketika boleh syarikat rokok dan tembakau diiklankan di televisyen, mereka lah dana terbesar bola sepak. Tapi kini hyper local dan lokal misalnya, dengan
ekonomi platform seperti Google dan sebagainya, kekuatan ekonomi tempatan ataupun local economy saya rasa cukup untuk membantu. Of course. Kan? Kalau kita melihat kita we go to a different category, for example, kategori yang saya melihat macam pasukan-pasukan yang main dalam liga sosial. Kita melihat pasukan seperti banyak pasukan liga sosial ni, cara mereka commercialize pasukan mereka cukup menarik. Kita melihat pasukan Kerti FC di Terengganu, pasukan Klasiko di Shah Alam dan sebagainya. Banyak pasukan-pasukan sosial ni yang melibatkan anak-anak muda begitu kreatif sekali dari segi marketing mereka, dari segi digital platform mereka, dan ini cuma kelab sosial yang main dalam Liga M3, M4 dan sebagainya ya. Tidak pun main dalam Liga Premier kerana mereka tahu bila mereka datang ke Liga Premier, dana mereka daripada 500,000 boleh menjadi 8 juta hingga 9 juta ya. So investment is big. Tetapi apa yang kita boleh belajar daripada pemilik-pemilik Liga Sosial ni ialah komitmen mereka dan financial transparency yang dilakukan, sumber kewangan. Yeah, I think that is very very important from all aspect, because kita mula-mula kena belajar bagaimana menjimatkan 5 juta sebelum nak belanjakan 50 juta. Okay, understood. Yeah, if we don't know how to use 5 million, we will not be able to know how to use 50 million ringgit. Okay, saya setuju tu. Dan alang-alang Chris dah cakap pasal sosial, kita pergi teruslah ke akar umbi. Mungkin tak ramai yang boleh masuk sampai ke tahap liga atau nak jadi pengurus 5, 10, 15 juta. Tapi ramai yang hanya nak ada kelab rekreasi, ada padang rekreasi bola dan ambil yuran orang bermain pada masa yang sama, dia pun boleh main sama dan kawan-kawan boleh datang. Jadi tempat it's a social thing. Social thing. Kan? Sambil mencari rezeki. Betul. Tapi dengan perintah kawalan pergerakan, semua itu tertutup rapat. Jadi selain daripada kita bercakap tentang liga, adakah juga dibincangkan, mungkin Chris ada maklumat, bila agaknya social football ataupun permainan di peringkat akar umbi ini, sama ada pergi ke gelanggang futsal ke apa benda ke, boleh bergerak kembali? Saya rasa seperti yang saya tweet semalam dan mempunyai beberapa perbincangan dengan rakan-rakan media sosial semalam, dan kita meminta ke Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri Rizal Marikan untuk membenarkan pemilik-pemilik padang komersial ni untuk mulakan memberi kebenaran selagi mereka mengikut SOP yang ditetapkan, memulakan bisnes secepat mungkin, kerana pemilik-pemilik padang komersial ni mereka membelanjakan berjuta-juta ringgit. Ya, satu AstroTurf cost you 5 to 600,000. Right. Kalau you pemilik 4 padang dah 2.4 juta. Dan kena bayar sewa, kena gunakan fasiliti yang ada Pinjaman dari segi bank, tenaga, pinjaman bank dan sebagainya. Ya. Jadi it is important untuk pemilik-pemilik ini, sedangkan banyak sektor-sektor swasta telah pun dibuka. Ya. Kita melihat restoran, sinema dan sebagainya. Berbekam pun dah boleh, Chris. Boleh, ya. So saya rasa memanglah ianya elok untuk KBS, MKN dan MITI untuk memberi kebenaran kepada pemilik ini supaya tidak lagi mereka sengsara dengan payment-payment, pembayaran-pembayaran yang perlu dibuat. Dan kita melihat pemain-pemain atau mereka yang bermain dalam recreation football ni, terutamanya at this point in time, sungguh membantu mental health mereka. Ya, given apa yang berlaku dalam negara dengan pembuangan kerja dan sebagainya, ya, ramai anak-anak muda juga tidak bekerja. Jadi saya rasa football rekreasi riadah bola sepak ni boleh membantu sebanyak sedikit untuk minda mereka dan juga sikap dan emosi mereka untuk mengharungi cabaran yang ada. Sentiasa pandangan yang kritis daripada Chris. Saya cuma nak sampaikan sedikit salam juga ibu bapa yang rasa anak mereka dah duduk 6 bulan di rumah, tak beriadah di mana pun. Jadi bila sekolah buka kembali, mungkin juga boleh dipikirkan pendidikan jasmani, permainan bola sepak. Betul. Kerana mereka juga ada tekanan mental dan sebagainya. Sekurang-kurangnya pun badan kita jadi lebih cergas. Dan saya nak jual promo untuk episod akan datang bersama Chris, tak tahu bila, dia pun sibuk. Tapi saya nak cakap tentang Piala Dunia 2022, normal baru, dan apa yang Malaysia boleh kaitkan, kerana Qatar dulu tak pernah menang Piala Asia, tak pernah menang banyak perkara, tapi bila mereka tahu mereka nak adakan kejohanan Piala Dunia,
mereka memastikan pasukan mereka kini dah bergelar juara dan mereka nak naik lebih tinggi lagi. Itu kita bincangkan selepas ini kerana Liverpool mungkin terlalu jauh tetapi Qatar dekat saja, berapa jam terbang. Chris Terror dia akan cakap semua ni dengan kita di episod yang akan datang. Jumpa lagi.